Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada rakan-rakan grup PDPC bersama murid yang saya sayangi. Salam kepada rakan-rakan yang menyaksikan video pada siri yang ketujuh bagi tajuk reka bentuk mekatronik. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih atas respon kamu sebagai seorang pelajar yang setia bersama grup PDPC bersama murid. Jadi saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe serta share dengan rakan-rakan kamu. Baik, terima kasih. Pagi ni kita cuba mengemaskinikan tahap penguasaan kamu. Kita ada tahap penguasaan daripada TP1 sehingga TP6. Kamu dikendaki merujuk buku ni. Bawa tak buku ni? Buku praktis komprehensif. 1.11 menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Jadi jika kamu telah membuka video berkenaan dengan siri 1, saya telah menerangkan iaitu perbezaan antara mekanikal dengan mekatronik. Jadi apabila kamu mendengar video-video siri-siri 1 hingga siri 6, maka hari ini kita akan menguji untuk kamu menilai dan juga menjawab di mana soalan-soalan yang terdapat dalam buku praktis. Kita ada 3 soalan untuk menguji TP, iaitu yang pertama soalan pemulihan, soalan pengukuhan dan soalan pengkayaan, bagi memastikan kamu betul-betul benar mendengar apa yang diterangkan dalam PDPC. Itu ialah pembelajaran di dalam kelas. Pada 1.12 mengenal pasti elemen mekatronik. Jadi jika kamu rujuk buku praktis komprehensif, kamu akan tengok soalan pengukuhan. Kita cuba jawab menggunakan buku praktis. Baik, maklumat di bawah menunjukkan nama komponen mekanikal. Jadi padankan nama alatan itu pada raja di bawah dengan menulis A, B, C, D dan E. Itu yang dikatakan soalan pengukuhan, latihan pengukuhan. Jadi jawapan dia apa dia? Yang mula tu. C. 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 Okey, takal. Yang tengah tu? E. E ialah gear. Kamu sebut terus nama. Jangan ABC, nanti orang tak boleh nak mengecam jika dia tidak ada buku. Baik, yang ketiga? Tali sawat. Tali sawat. Yang keempat? Galas berbola. Galas berbola. Yang kelima? Motor DC. Motor DC. Baik, ini adalah info ataupun set induksi untuk kamu nak mengenal balik, iaitu komponen-komponen dalam sistem mekanikal. Jadi jika kamu dapat bezakan apa yang dibezakan berkenaan dengan mekanikal dengan mekatronik, cuba bagi satu produk yang dikatakan produk mekanikal. Kipas angin. Senang kan? Kita gunakan kipas angin yang tidak ada kawalan. Bila ada kawalan saja, maka kita kenali dia sebagai mekatronik. Mungkin ada lagi satu contoh. Cuba kamu ambil perkara ataupun produk yang paling mudah yang ada di rumah kamu. Biasa kamu gunakan. Sebab tu kamu tak tengok siri video. Kalau kamu tengok video siri pertama, saya dah terangkan berkenaan dengan produk mekanikal. Apa dia itu produk mekanikal, kena tengok. Sebab tu kamu kena tengok pembelajaran yang terdapat dalam siri. Maka dalam kelas kita akan bincangkan berkenaan dengan TP, tahap penguasaan, sama ada kamu boleh mengingat ataupun tidak. Nyatakan satu lagi produk yang dikatakan produk mekanikal. Selak pintu. Sebab apa kamu katakan dia selak pintu?
sebagai produk. Dia bergerak. Sebab ia tidak bergerak cara. Jadi kita nak kena faham apa beza antara mekanikal dengan mekatronik. Mekanikal dan mekatronik beza dia satu ya. Mekanikal dia ada pergerakan. Alak, kamu bagi tahu bawa kipas angin. Kamu bagi tahu tadi apa dia lagi? Pump bicycle. Lagi? Pump bicycle yang tidak automatik kan? Lagi? Pilih air. Okey. Itu adalah produk yang dikatakan produk mekanikal. Apa yang dikatakan mekatronik, saya pegang dua perkara yang perlu kamu ingat. Yang boleh dikatakan mekatronik. Nanti kamu bagi tahu kat saya apa tu produk mekatronik. Yang pertama, ia mempunyai sistem elektrik. Kamu ambil tadi selak dengan paip air. Guna tak sistem elektrik? Tak. Jadi, jika tak guna sistem elektrik, maka dia tidak boleh dinamakan sebagai produk mekatronik. Tenang. Yang kedua, pilih air bergerak. Bergerak tak? Bergerak kan? Jadi, dia mestilah mempunyai sistem mekanikal. Okey, dua perkara. Jadi, yang ketiga, sebagai ulasan kita untuk memudahkan kamu, untuk mengenalkan apa yang dikatakan produk mekatronik, ia mudah ya. Yang ketiga, kita pegang pada satu produk yang boleh bergerak secara automatik. Secara automatik adalah bukan kita yang mengendalikan. Kalau kita tengok tadi, paip air. Nak mengeluarkan air, kamu kena pusing kepala paip, betul tak? Kamu cari satu produk yang mempunyai menggunakan sistem elektrik. Yang kedua, kamu pastikan komponen ataupun produk itu mempunyai pergerakan mekanikal. Dan yang ketiga, dia mempunyai dan boleh bergerak secara automatik. Bila bergerak secara automatik dengan tidak langsung, dia mestilah mempunyai komponen elektronik. Sebab elektronik saja yang boleh mengawal pergerakan automatik. Termasuklah dalam komponen elektronik ialah mikro pengawal. Okey, jalan. Bila ada mikro pengawal, mikro pengawal adalah komponen elektronik. Sebab dia duduk dalam satu papan yang dinamakan papan lita elektronik. Sebab itu kita katakan dia sebagai komponen. Dan kalau kita tengok apa yang dimasukkan dengan mikro pengawal, dia boleh diprogramkan, diaturkan, dimasukkan pengatur caraan. Itu yang kita nak bacakan berkenaan dengan pengatur caraan. Jadi kamu kena faham. Cuba kamu nyatakan sebuah produk yang dikatakan produk mekatronik. Satu daripadanya apa dia? Seorang-seorang lah jawab. Set peti gasi automatik. Set peti gasi automatik. Sebab apa kamu katakan set peti gasi automatik sebagai mekatronik? Dia boleh kawal dari jauh. Dia boleh kawal daripada jauh. Okey, dia menggunakan remote control. Kamu tak perlu sebut set peti gasi, kamu sebut sistem peti gasi. Lebih cantik lagi lah. Okey, yang kedua ada lagi tak? Siapa jawab tadi? Palang automatik. Sebab apa kamu katakan palang automatik sebagai produk mekatronik? Dia bila kamu letakkan kad touch and go, dia terbuka dengan sendiri ya. Lagi satu, kalau kamu tak letakkan kad touch and go, ada satu lagi kad yang digunakan oleh Plus, Smart Tag. Kita letak kat cermin ya. Tak payah suar tangan keluar ke pintu tingkap kita kan. Jadi kamu akan lebih selesa memandu kereta apabila tidak perlu buka tingkap untuk meletakkan kad touch and go pada skrin. Skrin perimbas. Okey, yang ketiga yang dikatakan produk mekatronik, Kereta kawalan jauh. Kereta kawalan jauh. Jadi yang dimasukkan kamu kereta kawalan jauh, kamu nak masuk penambahbaikan untuk apa yang menerangkan penambahbaikan pada kereta tersebut. Memang kereta kawalan jauh adalah satu produk mekatronik. Sebab dia boleh bergerak secara automatik apabila kita menggunakan alat kawalan. Di mana alat kawalan tu telah dibuat pengatur caraan di dalam yang dinamakan mikro pengawal. Baik, jadi kalau kereta kawalan jauh, kita mempelajari berkenaan dengan kebat. Apa itu kebat?
Hebat adalah yang pertama, kamu dikenaki menganalisis. Apa dia itu menganalisis? Mengkaji apakah penambah. Jadi paling mudah saya, kamu jangan nyatakan sebagai kita kawalan jauh. Saya lebih baik kamu pegang satu produk yang dinamakan produk kereta. Produk kereta adalah semua bahagian-bahagian komponen yang terdapat dalam kereta tu yang digerakkan secara automatik. Salah satu daripadanya adalah gear automatik. Kita pun nama gear automatik, betul tak? Bila sebut nama gear automatik termasuk di dalam sebuah kereta, yang ada dalam kereta kita namakan sebagai produk mekatronik. Sebab ni kereta, saya tak ambil lah kereta yang saya naik tu kan. Kalau saya ambil kereta, saya tak boleh pegang macam ni, betul tak? Saya gunakan ini adalah sebagai alat bantuan mengajak saya. Saya namakan dia sebagai kereta kontrol. Jadi kalau ada kebat yang kita akan buat nanti pada TP4, TP5 dan TP6. 4 dalam buku praktis komprehensif di mana saya menerangkan pengenalan kepada robotik. Apa yang dikatakan robot? Robot boleh ni beza kamu kena faham. Pertama tadi saya telah membezakan kamu iaitu mekatronik dengan mekanikal. Jadi kamu dah faham dah. Produk mekatronik tu apa dia? Produk mekanikal tu apa? Yang ketiga, saya nak bandingkan, kita buang mekanikal, kita ambil mekatronik. Mekatronik dengan robot. Robot dia boleh buat kerja secara automatik. Jadi beza mekatronik dia boleh membantu kerja manusia, kerja harian. Contoh dia mesin basuh automatik, dia melakukan kerja harian, membasuh baju secara automatik. Bila kita letak baju dalam mesin, terus dia akan cuci, terus dia akan bilas sehingga habis. Jadi dia membantu tugasan harian. Yang dikatakan robotik, jika kamu lihat video siri yang ke-6, saya telah membezakan berkenaan dengan produk mekatronik dengan robotik. Robotik ialah satu produk yang boleh buat kerja macam manusia buat. Faham tak? Kalau manusia boleh angkat benda yang berat, maksudnya robot pun boleh angkat benda yang berat. Macam kereta kren. Tapi kereta kren, di dalam lori kereta kren ada pemandu, betul tak? Kereta kren yang mengangkat benda-benda berat, jika tidak ada pemandu di dalamnya dan dia boleh bergerak secara automatik, boleh menghantar satu barang daripada bahagian A ke bahagian B, maka cara tak langsung ia adalah robotik. Okey, boleh faham tak? Beza. Saya nak suruh kamu faham beza ya. Bila kamu dapat membezakan antara produk mekanikal, produk mekatronik, produk robotik, dia lebih mudah. Itu robot. Bukan robot yang kamu tengok dalam filem, robot kok dan sebagainya. Itu robot. Memang bentuk dia adalah robot. Robot bukan manusia. Robot bukan manusia. Yang kamu tengok dalam video seperti manusia, memang tu robot. Tapi dia tidak boleh membuat kerja-kerja berat yang boleh membantu manusia. Robot tu ialah membantu dalam kes jenayah yang kita tengok kan. Contoh dia robot cop dan sebagainya, betul tak? Yang saya tahu robot cop mah. Itu muka surat 4. Jadi jika kamu buka muka surat 5 dalam buku praktis komprehensif, saya telah membezakan apa yang disebutkan berkenaan dengan elemen mekatronik. Jadi kita tengok elemen mekatronik. Tengok, buka muka surat. Ini adalah satu produk mekatronik, iaitu saya gunakan pemain DVD ataupun CD. Dia terbalik tu, bukan DC, CD. Pernah tengok tak alat tu? Pernah? Jadi alat yang boleh bergerak secara automatik itu dinamakan sebagai mekatronik. Saya akan tunjuk kamu. Baik, sila datang ke depan. Saya nak tunjukkan satu produk mekatronik. Ini produk yang dinamakan sebagai CD player. Baik, nyatakan elemen yang terdapat pada CD player.
Boleh tak kamu nak nyatakan sekarang ni? Ya. Sebab apa tak boleh? Tak nampak. Tak nampak. Jadi untuk mengenal pasti elemen yang terdapat dalam produk mekatronik, kamu kena buka dia kan. Cuba kamu buka tengok body dia, tudung dia. Ataupun casing. Kita akan nampak yang ini. Baik, merujuk muka surat 5. Kamu akan lihat 4 elemen yang terdapat dalam buku praktis komprehensif. Jadi 4 elemen nanti kamu akan sebut di manakah terletaknya bahagian-bahagian yang terdapat yang dikatakan elemen mekatronik. Baik, nyatakan mana dikatakan sistem elektrik. Sistem elektrik. Yang ini. Jangan tunjuk jangan tunjuk boleh, jangan pegang sebab ni adalah arus elektrik. Jadi sistem elektrik, mana sistem elektrik? Ini. Wayar. Kabel yang masukkan sumber elektrik. Jadi CD player kita menggunakan sumber elektrik. Yang dikatakan sistem elektrik adalah yang menggunakan sumber elektrik. Sumber ada 2 jenis, iaitu arus alik dengan arus terusnya. Jadi itu ya. Bagaimana kamu nak menentukan bahawa dia menggunakan arus elektrik? Sebab dia boleh bergerak. Sebab dia boleh bergerak. Jadi kamu tekan button tu, okey. Bila kamu tekan button, kita nak kata apa? Pemegang piring pemegang CD akan keluar. Jadi dia keluar secara automatik. Jadi kamu tekan balik. Tekan semula, tekan. Okey. Bila kamu tekan, dia akan masuk. Kamu bukan menolak pemegang CD. Kita hanya menekan mode button. Mode kawalan, iaitu button. Jadi kamu dah nampak berkenaan dengan yang pertama tadi, berkenaan dengan sistem elektrik. Jadi saya ulang, sistem elektrik adalah membekalkan sumber tenaga elektrik kepada produk. Ada 2 jenis tenaga elektrik. Yang pertama, Arus terus. arus terus lagi satu, Arus balik. arus lalik. Baik, yang kedua, dia mesti ada pergerakan mekanikal, je tak? Mana pergerakan mekanikal? Tunjuk sekali. Tunjuk lagi. Baik, bila kamu tas, dia akan terbuka. Bila kamu tutup, cara automatik CD kita akan pusing untuk mencari manakah lagu yang kita nak letakkan. Baik, cuba buka. Saya nak tunjuk komponen mekanikal. Buka. Okey, tekan. Okey. Baik. Jika kita tunjuk di sini, di dalam, banyak bahagian-bahagian bergerak. Salah satu daripada bahagian bergerak, cuba kamu tunjuk kepada saya. Komponen yang dikatakan komponen mekanikal yang terdapat dalam CD player. Okey. Ini gear taji. Gear taji. Yang ni spring. Oh, spring untuk ni, menarik dan menolak pemegang CD tadi. Okey. Yang ni takal. Mana takal? Ni. Oh, takal. Yang ni tali sawat. Tali sawat. Yang kat dalam ni motor. Bawah ada motor. Mungkin saya tak boleh nak gambarkan. Okey. Kita telah mengenali satu daripadanya adalah elektrik. Yang kedua adalah mechanical dan juga komponen mechanical. Yang ketiga apa dia? Pengatur caraan dan kawalan. Pengatur caraan. Jadi manakah komponen elektronik yang menunjukkan ia adalah mikro pengawal? Yang ini. Yang mana? Yang ni. Okey. Yang ni. Ada 2 komponen mikro pengawal. Bagaimana kamu mengetahui bahawa ia adalah mikro pengawal? Tunjuk kepada saya yang dikatakan yang boleh membuktikan bahawa itu adalah komponen mikro pengawal. Sebab ni ada MTP ni. Mana MTP? Okey, MTP. Ni ESS. ESS. Apa maksud NTP dengan ESS? Nama syarikat. Nama syarikat yang mengeluarkan. Jadi mikro pengawal dia tidak boleh dibeli di mana-mana kedai. Dia hanya boleh dibeli pada pengeluar kilang yang mengeluarkan alat tersebut. Dalam telefon kita menggunakan MTEL dan sebagainya. Kalau kita tengok tu MTEL kan, dalam kamu pun tak pernah, kamu ada telefon tapi kamu tak pernah tengok apa yang terdapat dalam komponen itu. Dan yang 4 kali adalah komponen elektronik. Mana komponen elektronik? Ni. Mana? Ni. Okey. Ini adalah semua adalah komponen elektronik.
Tunjukkan kepada saya komponen-komponen yang terdapat dalam papan litar elektronik. Yang ni. Okey, apakah nama komponen itu? Tak boleh jawab lah sebab saya tak ajar lagi kan. Ini salah satu daripadanya adalah yang dinamakan sebagai kapasitor. Kapasitor digunakan untuk menyimpan dan membuang cas elektrik. Itu yang dikatakan kapasitor. Baik, tunjuk kepada saya lagi. Mana lagi komponen? Ini. Yang ada pelbagai warna. Ini namanya perintang. Apa fungsi perintang? Perintang adalah untuk menghadkan pengaliran arus elektrik. Okey, mana lagi? Yang ni. Mana? Yang ni. Yang tu sama tadi. Yang ni. Okey, mana lagi satu? Yang ni. Yang kecil tu. ni. Okey. Kecil ni kita namakan dia sebagai transistor. Fungsi transistor adalah untuk meninggikan arus elektrik ataupun yang dikenali sebagai switch kawalan, dan juga dia boleh meninggikan arus elektrik supaya arus elektrik daripada yang rendah boleh ditinggikan. Baik, ada lagi tak komponen elektronik? Yang ni. Okey, ini adalah komponen elektronik yang kita kenali sebagai mikro pengawan. Okey. Jadi tanpa alatan, tanpa produk mekatronik, kamu mungkin rasa susah sikit untuk nak mengenalkan yang dikatakan elemen mekatronik. Ni tak? Jadi kita tutup balik. Okey, kita tutup dia, tutup balik switch. No, tutup switch ah. Okey, tutup switch, piring akan masuk ke dalam. Nah, cuba kamu tekan play, dia akan pusing lagi jauh, lagi kuat. Okey, kamu tekan play untuk line nombor 1. Okey, kita tengok apa perbezaan. Bukan okey, itu. Okey. Sekarang mikro pengawal telah membaca di mana line dia ada tempat, itu lagu 1, lagu 2, lagu 3, lagu 4, lagu 5, lagu 6. Nampak tak? Di mana switchnya adalah di sini. Baik, cuba kamu tekan untuk lagu yang kedua. Okey. Sila lihat buku praktik komprehensif muka surat 12 Dalam muka surat 12 ada satu produk yang dinamakan produk mekatronik, iaitu mesin printer. Printer yang kita gunakan di rumah. Baik, ini adalah mesin printer yang kita gunakan. Saya dah buka bahagian-bahagiannya. Cuma kamu dikenaki menerangkan elemen mekatronik. Baik, satu daripadanya elemen mekatronik bahagian A adalah Sumber elektrik. Sistem elektrik. Apa yang dimaksudkan dengan sistem elektrik? Membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang ditetapkan. Okey, jadi kamu boleh jawab satu daripada elemen mekatronik. Elemen mekatronik yang kedua yang dinamakan sebagai sistem elektronik. Baik, tunjuk saya mana dikatakan komponen elektronik. Yang ni ke? Okey, semua satu papan tu. Satu papan. Satu papan tu dinamakan sebagai sistem elektronik. Baik, dalam komponen sistem elektronik kita juga boleh tengok, kalau tengok di sini banyak pada kawalan dan pengatur caraan. Yang besar tu, yang hitam tu adalah kapasitor. Tunjuk saya mana kapasitor. Okey, itu kapasitor. Baik, komponen lain? Yang ni switch tekan dan on. Switch tekan on off. Switch tekan on off tu kita guna untuk on dan off button bagi printer. Ada lagi tak yang kita boleh mudah? Tepi ni ada. Mana? Ni. Komponen apa tu? Mute button. Oh, mute button. Okey, yang lain ada lagi? Tunjuk saya mana yang dikatakan mikro pengawal. Yang ni. Yang Okey, ni. yang Yang ni. ni dan yang ni. Okey, okey, itu lah. Yang boleh mengukuhkan kita bahawa dia adalah mikro pengawal, dia ada tulis apa tu di situ? ESMT. Itu adalah nama pengeluar yang mengeluarkan. Baik. Tunjukkan saya manakah bahagian yang dikatakan sistem mechanical. Ini. Okey. Apa komponen itu? Takar. Oh, Yang ni tali takar. sawat. Yang panjang tu tali sawat. Ada lagi? Mana gear? Gear? Ni gear. Okey, gear. Gear taji. Gear taji. Motor?
Motor ini. Motor di sini. Baik Izzat, tolong gerakkan in printer. Kita tengok in printer. Okey, in printer ni boleh bergerak ke kanan dan ke kiri disebabkan oleh motor yang bergerak, betul tak? Betul. Jadi pergerakan pada in motor dinamakan pergerakan apa Izzat? Iman? Gelonsor. Gelonsor, yang gunakan gelonsor. Itu maksud dia menggunakan komponen gelonsor. Baik, kita dah habis 3 elemen, iaitu elektrik, elektronik, mekanikal, satu lagi adalah mikro pengawal. Mikro pengawal pun kita dah siap. Jadi di sini untuk mengenalkan elemen mekatronik, kamu dikenaki lihat sendiri produk. Jika kamu tidak melihat produk, maka kamu tak boleh mengenalkan mana yang dikatakan elemen ataupun sistem yang terdapat dalam reka bentuk mekatronik. Baik. Baik, tadi saya dah tunjuk kepada kamu iaitu komponen ataupun produk mekatronik pada muka surat 5 dalam buku praktis komprehensif. Jadi kamu telah menjawab bahagian yang terdapat pada reka bentuk mekatronik iaitu elemen mekatronik. Salah satu daripada elemennya adalah sistem elektrik, sistem pengatur caraan dan juga sistem elektronik. Yang keempat adalah sistem mekanikal. Jadi apa yang saya bincangkan ini adalah soalan dinamakan soalan pengkayaan yang terdapat dalam buku praktis komprehensif. Buka muka surat 6. Kita ada satu soalan yang dinamakan soalan pemulihan. Di mana saya meletakkan soalan ini adalah soalan untuk nak bezakan mana dikatakan produk mekanikal dan mana dikatakan produk mekatronik. Jadi kita tengok tanda right bagi 3 reka bentuk produk mekatronik yang betul pada petak yang disediakan. Kita tengok produk yang pertama adalah produk printer. Betul. Yang kedua produk blender. Salah. Yang ketiga produk kipas. Betul. Yang keempat adalah produk robotik. Betul lah. Jadi di situ ada satu saja yang salah. Soalan nombor 2, bahagian A dan bahagian C adalah A, B dan C adalah bahagian elemen mekatronik. Jadi A mekanikal, B elektronik, C kawalan dan pengatur caraan. Ini adalah soalan pengukuhan bagi kamu. Saya dah terang dah melalui video tadi. Saya dah terang dah tadi berkenaan dengan 2 komponen mekatronik, iaitu CD player dengan printer. Baik, padankan elemen itu dengan fungsinya dengan menulis A, B atau C pada petak yang disediakan. Baik, kaedah kawalan sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah atau mengawal atur. Itu dinamakan komponen apa? Kawalan dan pengatur caraan. Baik, kita tengok yang seterusnya. Sebagai pengantar dan memindahkan satu sumber gerak kepada bentuk yang lain. Mekanikal yang kita dapat pada mudah pada robot tadi kan. Robot dia boleh bergerak dan mengubahkan. Sambungan fizikal komponen dalam suatu litar bagi menjalankan operasi sesuatu sistem. Sistem elektronik. Sebab tu dalam mekatronik saya nak tegaskan kepada kamu supaya nanti kamu boleh jawab soalan PT3. Yang dikatakan mekatronik mudah. Yang pertama dia ada sistem elektrik, sistem mekanikal, saya ulang banyak kali. Dan yang ketiga, ia mestilah bergerak secara automatik. Bila dia bergerak secara automatik juga kita boleh sebut secara automatik ia mempunyai komponen elektronik. Dan dia boleh bergerak secara automatik. Komponen elektronik yang boleh menggerakkan secara automatik adalah mikro pengawal. Jadi kita tak perlu nak sebut sistem elektronik, sistem kawalan dan pengatur caraan. Memadai bila kita sebut dia mempunyai ataupun dia boleh bergerak secara automatik. Jadi apa bezanya elektrik dengan elektronik? Elektrik tidak ada komponen elektronik. Elektronik ada komponen elektronik. Salah satu daripada komponen elektronik yang kamu sebut tadi, yang saya bincangkan dengan kamu sebut satu. Apa yang dikatakan komponen
elektronik? Perintang. Baik, masih ingat lagi ya. Jadi perintang fungsi dia apa dia? Menghadkan arus elektrik. Yang kedua, fungsi bagi kapasitor? Mengecas dan membuang cas. Dia boleh mengecas dan membuang cas. Baik, yang ketiga komponen apa? Transistor. Transistor. Apa fungsi transistor? Switch kawalan. Ya adalah sebagai switch kawalan. Baik, fungsi yang kedua bagi transistor? Meninggi. Dia boleh meninggikan arus elektrik yang rendah. Arus elektrik yang rendah, dia boleh bagi kuat. Nanti saya akan tunjuk contoh. Jadi saya akan tunjuk 2 contoh komponen cukuplah. Ataupun 3, iaitu perintang, fungsi perintang. Yang kedua fungsi kapasitor, yang ketiga fungsi transistor. Saya akan cari produk. Baik, muka surat 7. Baik, muka surat 7 adalah kereta kontrol. Nyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Yang ini adalah latihan pengkayaan. Sebab bila saya sebut banyak kali adalah soalan pengkayaan. Kita nak tengok kamu boleh jawab tak? Kamu boleh jawab. Jadi kalau keluar soalan apa yang dikatakan maksud mekatronik, maka jawapan kamu adalah sistem elektrik lagi. Sistem elektronik, sistem mekanikal lagi. Kawalan dan pengaturcaran. Nyatakan 3 elemen mekatronik yang terdapat pada raja itu. Sistem. Ini juga soalan yang dinamakan soalan pengkayaan. Pengkayaan ni maksudnya kita berulang-ulang sampai kamu faham. Lepas tu kamu tak akan lupa dah. Ini yang dikatakan buku praktis komprehensif. Buku praktis komprehensif dia nak menguji tentang kefahaman kamu. Baik, yang kedua kawalan dan pengaturcaraan lagi. Sistem mekanikal. Dia ada 4 sistem tapi saya tanya 3 saja kan. Baik, nyatakan contoh reka bentuk produk mekatronik. Robot. Robot. Yang kedua? Apakah produk mekatronik? Yang dikatakan produk senang ya? Apa yang dikatakan produk mekatronik? Dia boleh bergerak secara automatik. Kamu carilah produk yang boleh bergerak secara automatik. Pintu automatik. Pintu automatik. Nama pintu automatik dah jadi dah. Saya tak tahulah pintu tu bentuk macam mana, betul tak? Jadi kamu jawab pintu automatik, maksud dia, saya tahulah pintu boleh buka dan tutup, betul tak? Tapi kerana dia boleh buka dan tutup secara automatik, nama dia mekatronik. Satu lagi. Misi masuk. Semua benda perkara yang kita ulang. Bila perkara yang kita ulang, kita namakan sebagai soalan pengkayaan. Jadi mudahlah. Jadi kamu kena ingat. Okey. Untuk memudahkan kita mengenali produk mekatronik yang paling cepat, ilmu yang kamu mesti ada, yang pertama, kamu kena kenal iaitu sistem. Sistem dia, sistem apa yang perlu ada? Sistem elektrik. Jadi kamu tahu kan sistem elektrik kan? Jadi jika produk tu tidak menggunakan elektrik, kita tak boleh nama dia sebagai mekatronik. Saya tunjukkan kepada kamu papan litar elektronik. Ini nama dia papan litar elektronik. Kita dah ambil dah satu yang daripadanya adalah sistem elektrik. Kamu dah faham kan? Okey, sistem elektrik dia mempunyai sumber. 2 sumber yang kita gunakan iaitu sebagai untuk menggerakkan komponen elektronik. Iaitu omega. Bunyi dia omega.
mega. Ni unit bagi perintang. Unit bagi perintang adalah ohms. Bunyi ni simbol. Kalau ohm, O-H-M, ohms. Betul tak? Jadi, kalau jika kita nak tulis simbol, dia simbol dia macam ni. Bunyi bagi simbol ni adalah omega. Sebab tu kita ada jam omega. Betul tak? Bila kamu pegang komponen TV ni, kamu pegang satu, kamu pegang lagi satu, dia akan mengeluarkan cas. Cas ni akan dapat kejutan elektrik. Ni pengetahuan ah. Baik, saya nak masuk yang ini cathode. Yang ini anode. Sama juga. Berapa second? 10. Baik, kira 10 second. 1. Okey. Sekarang saya nak sambung dengan kapasitor yang besar yang ni nah. Baik, hitam apa dia? Anode ke cathode? Anode. Anode. Cathode. Cathode. Baik, kamu hanya tengok LED ya. Saya nak sentuh ni. Sekarang kita nak buang cas. Tadi menyimpan cas. Sekarang ni adalah membuang cas. Sebab tu saya tak bagi kamu buka dalam TV, pergi pegang kapasitor. Sebab kapasitor dalam TV dia ada banyak ribu mikrofarad. Ha, okey, bilang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ha, lebih kurang lah dia yang kecil tadi. Satu hati.